Screen. Okay. Okay, so kita mulakan. So make sure kamu dah ready. Tulis semua soalan bahagian B bahagian B. Ni cikgu saja letakkan kat depan ni untuk kamu baca dan kamu tengok dan hayati betul-betul. So one important lesson in math that we can all apply in our lives. Always be careful with the signs. Kalau math kita simbol kita positif negatif lah. Dalam kehidupan ni semualah simbol-simbol signal-signal ni kamu kena hati-hati. Okay. So kan itu kita nak bincangkan. Kita nak bincangkan ini. Set 1 Sasbadi kertas 2 bahagian B. Ada sesiapa yang ada buku ni ke? Tak ada. Tak ada. Oh tak ada, okey. Kalau kamu ada buku ni, kamu jawab terus kat dalam buku tu pun tak ada masalah. Kalau tak ada buku ni tak apa, kamu photostat, kamu print ataupun tulis kat buku je lah. Okey, so untuk bahagian B, 45 markah, kamu perlu jawab semua soalan. Okey, untuk bahagian A dan bahagian C, cikgu akan sediakan video kemudian. Bukan cikgu tak nak bincangkan bahagian A dan bahagian C. Tapi bahagian A 40 markah. Bahagian B 45 markah. So banyak markah bahagian B. So cikgu fokuskan kamu kepada bahagian B Kena jawab semua soalan tau. Okay. So kita proceed kepada soalan pertama dalam bahagian B set 1 ini. Soalan nombor 11 lah. Okay. Encik Suman membeli insurans kebakaran untuk kedainya yang mempunyai nilai boleh insurans RM760,000. Polisi insurans kebakaran yang dibeli mempunyai peruntukan co-insurance untuk menginsurenskan 85% daripada nilai boleh insurans. Okay, 85% daripada nilai boleh insurans RM760,000 Okay, dan deductible sebanyak RM4,000. Kedai Encik Suman telah mengalami kerugian sebanyak RM180,000 disebabkan oleh pembakaran. Okay, so soalan dia, hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Suman jika dia menginsurenskan kedainya dengan dua cara. Yang pertama, pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, jumlah insurans yang harus dibeli iaitu dia ni lah, yang penuh lah maksudnya kan. Okey, ataupun yang kedua dengan jumlah RM500,000 sahaja. Lepas tu tentukan co-insurance penalty. Okey, sepatutnya 85% co-insurance kan. Okey, so kita lihat So yang pertama, pampasan. Kalau dia ambil pada jumlah insurans yang harus dibeli, okey, contoh dia kerugian RM180,000. Okey, nilai harta tu dia boleh insurans RM760,000. Boleh ke claim lebih daripada RM180,000? Boleh ke? Kalau kamu kerugian RM180,000, boleh ke claim RM200,000? Tak. Tak boleh. Tak boleh walaupun kamu beli insurans itu full RM760,000. Dia akan ikut yang kerugian RM180,000. Tapi ada deductible di mana Encik Suman yang kena tanggung deductible RM4,000 tu. So jawapan dia bayaran pampasan RM180,000 tolak deductible yang Encik Suman kena tanggung. Kalau kerugian dia kurang RM4,000, dia tak boleh claim insurans. Itu maksud deductible. Okay. So dia lebih RM4,000 kan. So RM4,000 pertama tu dia bayar. So dia hanya dapat RM176,000 pampasan. Okay. Daripada insurans yang dia dah bayar semua tu. Next yang kedua. Kalau dia cuma insurans kan RM500,000 sahaja daripada RM760,000 tu. Okay. Kita kira lah macam mana jumlah insurans yang dia patut beli 85%. Okay. 85% ni sebab dia bagi tahu 85 polisi insurans dia beri peruntukan co-insurance untuk menginsurenskan 85% daripada nilai boleh insurans. Okey, maksudnya polisi dia ni bukan 100% dia boleh RM160,000 ni. Maksudnya dia boleh ambil 85%. So dia ambil yang 85% daripada nilai yang dia boleh insurans untuk kedai dia. So jumlah insurans yang dia patut beli adalah untuk cover sebanyak RM646,000 je. Okay. So 15% tu dia tak cover lah. So di sini dia hanya menginsurenskan RM500,000 je daripada yang sepatutnya RM646,000. Okay, kurang lah kan daripada yang sepatutnya RM646,000, dia nak insurenskan RM500,000. So bayaran pampasan tu dia akan dapat berdasarkan nisbah peratus, iaitu
500,000 yang dia nak bayar per dengan yang dia patut beli ni 646 darab kerugian yang dia alami. Dan jangan lupa tolak deductible nanti. Okay, buat darab dulu, tolak deductible. Okay, so kamu akan dapat 135,318.89. Okay, ini bayaran pampasan dia akan dapatlah. Okay, next kita nak tentukan nilai penalty co-insurance. Kita tolak je lah. Maksudnya daripada 180,000 yang dia punya pampasan kerugian dari tu, bukan pampasan, kerugian dia, tolak bayaran pampasan dia akan dapat lah. So inilah penalty co-insurance yang dia kena tanggung. Sebab dia tidak ambil full 85% tadi. Dia tidak insurancekan full 85% ni. Dia insurancekan 500,000 je. So sebahagian kerugian tu dia kena tanggung lah. Okay, dalam yang ini kena tanggung. 4,000 ni pun dia kena bayar. Okay, so 44,000 lah sebenarnya kan yang dia cover sendiri. Okay, next B. Hitung bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Suman jika dia menginsurансkan kedai itu dengan 620,000 dan kedainya telah mengalami kerugian menyeluruh. Okey, dia insuranskan 620,000. So bila dia rugi menyeluruh, dia patut dapat 620,000. Betul tak? Betul tak betul? Betul. 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 Okay. So jawapan kita macam mana nak kira ni? Tolak 4,000. Yes, kena tolak 4,000 tu. Sebab macam mana pun deductible tu dia kena tanggung. So dia hanya akan dapat 616,000. Okay. So markah kita, satu markah untuk A1 dapat jawapan. Satu markah untuk yang pengiraan jumlah insurans harus dibeli. Bayaran pampasan ni kita ada 2 markah kat sini. Okay, pengiraan dan juga jawapan. Next, penalty co-insurance. Okay, so untuk A2 tu ada 4 markah. Okay, untuk A1 2 markah. Ya ke? Salah kira kot. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cikgu salah kira ni. Sepatutnya A1 ni 2 markah ni. Ni 2 markah. Okay, yang A2 ni 4 markah ya, betul kan ya? Okay, B ni 2 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul pula 6 markah. Pening lah cikgu ni. Oh betul. Sorry. Satu markah untuk A1, A2, 5 ya. Okay, so ni. So next, soalan pelan dan dongakan. Dah pernah jawab soalan ni? Dah. Dah kan? Dah. Sebenarnya kita sudah jawab soalan ni tapi cikgu saja ulang balik. So sebab ramai betul yang bertanya masa membuat latihan ni, cikgu explain lah semula ya. Tengok ya. Tidak boleh guna kertas graf. Okay, langsung tak boleh guna kertas graf. Dia akan sediakan space kosong untuk kamu lukis. So kamu kena lukis di situ. Kalau dia bagi space yang ada 4 petak, kamu kena lukis di petak itu. Okay, so dia bagi tahu sini rajah 6 ini ada gabungan sebuah kuboid. Kuboid yang ni kecil ni dan sebuah prisma tegak bertapak segi 4 sama BPQC yang bawah ni. Segi 4 sama, so sisi ni semua 5. Okay. Di atas satah mengufuk. Satah mengufuk tu yang horizontal lah, flat lah. Okay. Trapezium BPUT ialah keratan rentas seragam prisma itu. Ni trapezium ni. Kenapa dia nak bagi tahu? Penting lah. Sebab tu dia bagi tahu. So kamu kena highlight perkataan tu ya. Trapezium ni keratan rentas dia. Segi 4 tepat PQRU ialah satah condong. Okay, ni condong. Kat sini. Diberi G ialah titik tengah bagi TB. Okay ni. Titik tengah. Okay. So soalan yang pertama. Lukis dengan skala penuh pelan gabungan pepejal itu. Okay. Skala penuh. Kamu tak boleh main agak bilangan petak. Guna buku latihan kamu. Tak boleh. Kamu kena ukur exactly. Guna pembaris. Kalau 5cm, 5cm lah dia. Jangan kamu skala akan kecil. Tak boleh. Siapa yang lukis tak ikut skala penuh, 0 Okay. Lepas tu lukisan mesti guna pensel, jangan guna pen. So untuk skala penuh pelan. Pelan ini kita lihat daripada atas. Semua titik ini kita lihat daripada atas dia. Semua daripada atas lah. Okay. So imagine kamu letaklah torchlight dekat setiap bucu ni. Bucu ini kedudukan dia mesti akan jatuh. Unjuran ortogon dia mesti akan jatuh atas yang C ni. Tengok contoh macam H. Kalau kita suluh, point bucu ini dia akan bertindih dengan A. Macam ni. Apa E jatuh atas D. S jatuh atas F dan jatuh atas C. Next T jatuh atas G, atas B.
Okay, yang ini R dia takkan jatuh atas Q. Sebab tu dia bagi tahu tadi. PQRU ni condong. So R ini dia akan jatuh betul-betul kat sini sebelum sampai ke Q ni. Sikit je ni. Sama juga dengan U ni. Okay, sebab kenapa atas ini 4 cm. Sisi bawah ni 5 cm. Okay. So yang ini 1 cm lah yang kecil ni. Okay, next apa lagi kita nak tengok? Sisi ni. Kamu nampak sisi ni kan? Garis penuh. Solid line ni daripada atas kamu nampak. So dia akan diunjurkan ke bawah. Okay, yang ini, yang ujung ni dia memang kat sini lah. Kita nampak dia kan, dia tak ada benda lain dah. So yang atas ni turun sini, semua turun kat bawah. Okay, next yang melintang ni pula, okay, salin penuh ni. Okay, gambar ini kamu nampak sengit, tapi jangan lukis sengit. Kamu ada 2 pilihan je. Sama ada lukis melintang atau menegak. So kita ambil yang mudah lah. Ni 1 cm buat macam ni je. Melintang je lah. Okay, jangan lukis sengit. So markah kita ikut saiz baju cikgu dah sebut sebelum ni lah. Masa ada cikgu personal kat korang kan. SML. S macam saiz baju kan. Sebenarnya dia shape. Bentuk betul. Shape betul. Satu markah. M measurement. Measurement. Okay, measurement tu ukuran dia dari segi panjang sisi dan juga sudut. Kita kalau panjang sisi ni kita terima plus minus 0.1. Untuk sudut kita terima plus minus 1 darjah lah. Kalau betul ukuran semua satu markah. L adalah lines, bukan label. Label tak ada markah. Line kamu, garisan kamu betul. Garis padu kesemuanya terhubung, tidak ada terbengkok-bengkok ke, tak sampai ke, semuanya elok, cantik je. Okay, so 3 marks. Dapatlah SML, ikut saiz baju je. Okay, label tak ada markah ya. Kalau kamu letak label tapi kamu salah, kita potong markah. Lepas tu, jangan buat anak panah. Anak panah ni cikgu allergic betul ni. Anak panah tak payah letak. Okay, tak payah letak anak panah ni. Ni nak letak, ni nak letak, ni nak letak. No, tak payah anak panah. Okay. Tidak perlu. Tak ada markah untuk itu. Kalau kamu letak, kalau salah ke pendek kan anak panah tu dah potong markah. And then, satu lagi. Bila you dah label sisi PQ 5 cm, tak payahlah label belah sini 5 cm lagi. Tak payahlah label setiap garisan tu 5 cm. Tak payah repeat. Satu side sahaja, sebelah je, sebelah bahagian je. Okay. Tak perlu berulang ya. Okay, next. B. 1. Dia kata lukis dengan skala penuh lagi sekali. Kita nak dongakkan gabungan pada satah mencancang yang selari dengan ABP dilihat dari X. Okay, dari X. So kita nak unjuran dari depan, ini kita unjur semua ke belakang. Ibarat kamu tekan, kamu kompres dia pergi belakang. Okay, kita nak dia punya shadow tu kan. So semua point yang kamu nampak kat depan ni semua pergi belakang. A jatuh atas D, B jatuh atas C, P jatuh atas Q dan seterusnya lah. Okay. Dan semua garisan yang kamu nampak ini yang menegak ni semua terunjur ke belakang lah. Mana asalnya AH, garis padu lah kamu nampak di depan, dia akan ke belakang garis padu. Okay, tengok semua ke belakang. Sama juga yang melintang ni pun. So kamu dapat bentuk ni lah. Tu dia bagi tahu kerata rentas trapezium, ingat tak? Kamu akan dapat bentuk trapezium. Okay. Dan dia bagi tahu yang satah condong ni kan. Dia nak bagi tahu ni sengit. Okay, tak perlu ukur pun yang sengit ni, kamu terus lukis je. Kamu boleh lukis yang segi 4 ni, yang straight ni kamu lukis je 5 cm, yang atas ni 4 cm. Next, pastikan dia 90 darjah lah. Next, kamu sambungkan je. Tak perlu ukur pun yang sengit ni. Okay, markah dia masih ikut saiz baju SML. S shape kita betul, satu markah gabungan segi 4 tepat dan trapezium. M measurement, kita punya ukuran semua betul. Okay. Ukuran kita semua betul, angle kita pun kebesaran dia betul, 2 markah. Ini 2 markah. L, lines. Line kamu semua betul, solid line, garis padu. Okay, semua betul. 1 markah. So, 4 markah. Next, kita nak tengok dongakan. Kita lukis dengan skala penuh daripada Y. Okay, dari Y, belah sini pula. So, kita sama juga. Unjuran dari depan ni kita tolak ke belakang, tapi belakang ke kiri lah. Okay. Semua sama, kita unjur ke belakang. Bezanya di sini tak ada bongkah belakang ni kan, dia kosong. Tapi kita still kena unjur ke belakang, paling belakang, sebelakang yang boleh. Okay, so lebih lagi ke belakang ni. Selari dengan, serta tinggi dengan H ni lah. Okay, tu yang point-point bucu-bucu kita dah unjur ke belakang. Garisan ni pula. Yang 5 cm ni kita tolak semua pergi belakang. Garis padu kan. Yang atas RU ni pun tolak semua pergi belakang. Sebab tadi dia ni, asalnya point. Kita pindahkan point dia and then kita lukislah garisan dia. Okay, ini yang kita nampak. Next, garisan menegak pula.
Garisan yang condong ini, bila kamu lihat unjuran, kamu tak akan nampak garisan unjuran condong. Kamu akan nampak sebenarnya dia bertindih dengan yang lurus. So, kamu akan dapat garisan lurus. Sama juga yang belah sengit ni. Okey, dia akan jadi lurus. Kalau kamu ada dinding kat belakang ni, buat torchlight, kamu akan tak nampak bentuk melengkung-lengkung kat bayang-bayang tu. Tak nampak Okey, so macam ni je ya. Lepas tu yang belakang ni, kita ada lagi point tersorok ni. G dengan F ni, nampak tak? Kita unjurkan juga ke belakang. Tapi dia garis putus-putus sebab dia terlindung dari pandangan kita. Kita tak nampak tapi kita tahu dia ada. So kita kena lukis, kita pun buat unjuran dia ke belakang macam ni. So dia garis putus-putus. Sebenarnya yang kamu nampak adalah bentuk segi 4 ini ada garis putus-putus di tengah dia. Okey. Pemarkahan masih lagi SML, shape 1 markah, M measurement 1 markah, L line 1 markah di mana kena ada yang dash line ni 1 markah ya. Kalau yang ini kamu buat solid line garis penuh ataupun tak lukis, tolak 1 markah. Okey, untuk soalan ni kalau kamu tak yakin nak bagi markah, macam was-was, tak apa tinggalkan je, nanti kamu hantar gambar kat cikgu biar cikgu bagi markah. Okey, kalau kamu was-was. Label tak ada markah ya, cikgu ulang lagi sekali, tak payahlah letak label tu. Kalau kamu yakin kamu nak letak label sebab kamu nak semak nanti mudah kan? Okay, letak kalau kamu yakin dan biasa letak label. If let's say macam was-was, yang mana satu dulu tak payah letak. Tak payah letak Okay, nombor 13. Cikgu Esther memilih tidak melebihi 30 orang murid untuk menyertai suatu pertandingan perbarisan dengan keadaan bilangan murid lelaki selebih-lebihnya 2 kali bilangan murid perempuan. Okay, so soalan yang pertama, tulis 2 ketak samaan linear. Ketak samaan linear tingkatan 4 ya, 6 kalau tak silap cikgu. Okay, selain daripada X lebih besar dan sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong yang mewakili pemilihan ahli perbarisan itu. Kenapa dia tak nak kamu bagi X dengan Y ni? Sebab dia dah kata macam ni. Hello, ini orang dah tahu ini adalah paksi X dan paksi Y. So tolong jangan bagi jawapan ni. Okay, tolong So dia dah tak nak yang ni. Jangan senaraikan, tak ada markah. Dia nak kamu refer kepada ayat di atas. So kita andaikanlah, kita katakanlah murid perempuan X dan lelaki Y. So kita tahu jumlah dia takkan lebih 30 orang. So X tambah Y kurang atau sama 30. Tidak lebih 30, sama boleh. Okay. Next dia kata, murid lelaki selebih-lebihnya 2 kali bilangan perempuan. Maksudnya di sini, at most. Maksudnya macam paling banyak sekalipun lelaki ni 2 kali perempuan. Maksudnya tak boleh lebih 2 kali perempuan lah. Itu ayat lain lah. Okay, ayat kampungnya not more than lah. Okay, tak boleh lebih. Tak boleh lebih 2x So ini kita dapat. So markah dia 1 markah setiap satunya. Terusnya, bila kita dah buat ketaksamaan linear tadi, kita dapat 2 ni. Okay, untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dia kata gunakan skala 2 cm kepada 5 orang murid. Okay, dia nak 2 cm 5 orang murid pada 2 paksi lah. Sebab kita ada paksi X, paksi Y, kita perempuan lelaki. Ada tak sesiapa yang jadikan lelaki X, perempuan Y? Ada? Saya. Ada. Okay, tak apa, jangan risau. Jawapan kita akan sama, cuma bentuk yang kamu lorek je akan jadi lain. Persamaan sama je. Okay, dia minta kamu lukis dan lorek rantau. Okay, lorek ya, bukan mewarna lorek garis-garis je, bukan mewarna. So, untuk ni kita adalah linear. Bila linear, kamu nampak simbol ketaksamaan, kamu tukar pergi sama dengan. Okay? Sebab kita nak cari persamaan kan? So, kita ambil yang mudah je. Kita buatlah 2 petak macam ni sebab linear kita perlukan sekurang-kurangnya 2 point je. So, kita letak bila X kosong, Y 30. Okay. Koordinat seterusnya, bila X 30, kita nak yang senang-senang je. Bila X 30, Y kosong lah, kita ambil yang macam ni senang. Okay, untuk Y sama dengan 2X. Bila X kosong, Y kosong lah. Okay. Dan kita nak dia macam lebih kurang sama dapat 30 lah. So kita jadikan X 15, Y kita akan dapat 30. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab cikgu nak dia dekat-dekat bersentuhan nanti. Ada 30-30 kan. Okay. Dia kan ada, ni pun Y 30. Tapi ni beza sikit, ni 15, 30. Yang ni kosong 30. Cikgu nak ada 30 tu. Kalau kamu guna nilai lain tak apa, tak ada masalah. Sebab kamu akan dapat yang sama juga. So kamu punya graf akan nampak macam ni lah keadaan dia. Kalau kamu buat yang X lelaki, dia lain sikit lah. Okay.
Right, so macam inilah. Ini, yang ini adalah garisan untuk X tambah Y sama dengan 30. Kalau kamu label di graf, kamu kena guna sama dengan. Okay, sebab simbol ketaksamaan ini hanya merujuk kepada jenis garisan. So garisan kita guna adalah garisan padu. Okay, next kita ada ni, Y sama dengan 2X. Cikgu nak 30 tadi kan, tengok ada sama tinggi. Okay, so ini pun garisan padu juga sebab dia ada sama dengan. Okay, so kita lorek di rantau inilah. Inilah rantau kita lorek. Okay, ni rantau yang kita lorek ya. So kalau awak tak yakin nak tanda sebab awak buat X tu lelaki, Y awak perempuan kan, tak yakin nak tanda betul ke tidak, nanti kan awak snap, cikgu tanda. So markah di sini satu markah untuk kamu lukis garisan yang betul dan satu markah lagi garisan yang kedua, mesti garis padu. Kalau kamu lukis garis dash, tak ada markah lah. Rantau yang dilorek satu markah. Okay, guna pensel memenuhi ruang. Ada sesiapa yang tak tahu macam mana nak lorek rantau ni? Perlu cikgu jelaskan? Jelaskan cikgu. Okey, cikgu jelaskan ya. Tengok ya. Macam mana cikgu buat? Okey, bila cikgu ada soalan macam ni, cikgu buat guna kaedah macam Roman set. Ingat kaedah set. Cikgu buat nombor ya, tengok ya. Cikgu ada rantau 1, rantau 2, rantau 3, rantau 4. Okey, kita lihat satu-satulah. Kalau X lagi besar daripada kosong, semualah yang belah atas kan. 1, 2, 3, 4 ni. Kalau Y lagi besar daripada kosong pun semua yang belah kanan dia. 1, 2, 3, 4. Cikgu terbalik. Tapi lebih kurang lah. Terbalik je. Semua 1, 2, 3, 4 ni kita nak. So tak boleh pakai yang dua ni. Kita rujuk yang sini. So X tambah Y kurang atau sama 30. Yang ni, yang ini ni, garisan dia. Kita nak kurang. Kalau kurang, kita ada rantau yang di bawah. Nombor berapa rantau yang di bawah? 1 dan 3. Okey. Lepas tu kamu lihat untuk Y kurang daripada 2X. Kita guna kata lain. Untuk yang kurang daripada 2X, garisan yang ini. Kurang kita akan lihat rantau yang di bawah. Bawah garisan dia. So kita ada 3 dan 4. Kamu nampak tak nombor apa yang ada berulang tu 2 kali tu? Nombor 3. Sebab cikgu lorek rantau nombor 3. Okay, kita boleh guna kaedah ni, teknik Roman ini. Kita letak nombor. Faham ya? Jelas? Jelas. Okay. So, teknik Roman sangat berguna. Jangan lupa. Set boleh guna, lorek rantau pun boleh guna. Okay. Next. Daripada graf. Okay, kita dah dapat graf macam ni. Dia tanya, cari bilangan murid perempuan, tentukan bilangan murid perempuan apabila bilangan murid lelaki adalah maksimum dalam rantau yang berlorek. So kita punya lelaki Y, yang maksimum ni dekat puncak cikgu punya rantau ni, yang puncak ni. Sebab dia sama dengan kan, so dia sama dengan garis padu, kita boleh ambil nilai ni. Tengok nilai dia 20, tarik ke bawah, kamu akan dapat 10. Yalah logik lah, kita kan tak nak pelajar tu lebih 30 orang. So kalau dah ada lelaki 20 orang, perempuan 10 lah. Okay, so apabila bilangan maksimum perempuan murid lelaki Y sama dengan 20, bilangan murid perempuan X sama dengan 10. Kamu nyatakan macam ni. Okay, kalau kamu tak nak tunjuk di graf, tak nak tunjuk, sebab dia cuma kata daripada graf. Dia tak suruh tunjukkan pada graf. So kalau kamu tak tunjuk pun tak apa, tapi kamu nyatakan di sini. Tulislah. So bila ni dapat 10. Okay, next. Yang kedua. Kos maksimum pakaian perbarisan apabila 22 orang murid perempuan dipilih dengan keadaan kos pakaian bagi seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki masing-masing ialah 180 dan 150. Okay, biasanya pakaian perempuan memang lagi mahal lah. So kita pun lihat di paksi X, 22 di sini. Okay, naik sampai ke garisan atas ni, tarik berapa nilai dia. So kalau perempuan 22, sah-sah lah kita nak 8 orang kan. Sebab kata tak nak lebih 30 orang. Okay, so bila kita punya X 22, Y kita 8. Kita pun kos maksimum kita tahulah. So kita tahu kita ada X perempuan dan Y lelaki. So RM180 untuk X, daratlah bilangan perempuan 22. Tambah RM150 baju lelaki, darat bilangan lelaki 8 orang, kamu dapat RM5,160. Setakat ni okey?
Jelas yang ini? Jelas. Jelas. Jelas ya? Okey, cikgu tunjukkan markah kamu. So, sebenarnya markah kalau kamu tunjuk di graf ni ada markah. Kalau kamu tak tunjuk di graf, kamu menyatakan yang ni Y sama dengan 20, X 10, kita terima. Yang lelaki 20, perempuan 10. Okey, sini ada 2 markah. Okay, next. Di sini patut ada markah, tapi kalau kamu tak tunjuk di graf, di sini. Apabila ni? Satu markah. Lepas tu pengiraan penggantian nilai X, Y dan harga ditambahkan satu markah, jawapan akhir satu markah. So 5 markah. Okey, cikgu teruskan ya. Boleh. Boleh ya? Okey. Soalan 14. Okay, rajah 7 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan harian dengan kereta. So bila kamu dapat graf laju masa, kamu lihat unit dia. Kilometer per jam. Kamu lihat paksi masa dia guna jam ke tidak? Guna jam ke ni? 24 jam. Ni sistem 24 jam tapi tempoh masa kat sini jam ke? Tak. Ni minit. So kamu kena hati-hati ya. Yang kamu dapat tu 30, itu kan 30 jam, 30 minit. So hati-hati ya, kita kena tukar semua minit tu pergi jam tau. Sebelum kita buat pengiraan melibatkan kecerunan ke ya. So, kita lihat soalan. Nyatakan tempoh masa dalam minit. Okey, soalan A dia minta dalam minit. Dia saja nak bagi budak biasa guna minit. Lepas tu nanti pengiraan budak lupa kira nak tukar pergi jam. Dia saja soalan ni. Bila dia memandukan laju seragam, di sinilah yang flat ni. Tempoh masa dia kat sini daripada 9 suku hingga 10, 45 minit. Okey, saja dia suruh budak kira minit kan. Lepas tu soalan yang kedua, B. Diberi pecutan kereta maharian dalam 15 minit pertama. Ini 15 minit pertama ni lah 9 hingga 9 suku ni. Ialah 336 km per jam. Dia guna jam. Tapi masa bagi minit dia saja. Sebab tu ramai akan salah yang sini. Okey, hitung nilai U. Kita nak cari U. Dia bagi kamu pecutan. Bila kamu ada graf laju masa, ya? Ada soalan ke? Kita orang tak jawab lagi soalan ni. Tak dapat soalan Soalan ni tak ada. Tak ada. Kejap. So kamu dapat soalan sampai mana? Sampai soalan tadi. 13 tu. Sampai yang graf ni. Bahagian C cikgu bagi tak? Tak, cikgu bagi bahagian A. Bahagian B je. Okey, kalau macam tu tak apa. Betul lah tu cikgu rasa macam Sina macam tak siap lagi. Sorry So kita sambung bahagian A boleh? Boleh. Boleh. Okey, cantik tak apa. Kita sambung bahagian A. Okey. Tu, kita sambung bahagian A. Yang lainnya tu nanti cikgu bagi latihan kat awak buat Yang soalan graf laju masa tu kamu kena ingatlah tengok paksi tu. Okey, kita teruskan dengan kita patah balik. Kertas 2 bahagian A, yang ini 40 markah. Jawab semua soalan. Okey, soalan state ni cikgu rasa macam dah bincang. Betul tak? Betul. So jawapan kamu dah tahulah kan? Tak tahu lagi. Okey, untuk yang ini, cikgu dah pernah bagi sebelum latihan dia, kita buat ulang kaji model SPM set. Cikgu gunakan kaedah Roman jugalah. Okey, pada ruang jawapan di bawah, lorek rantau mewakili P prime kesatuan Q. Cikgu memang suka guna kaedah Roman untuk memastikan cikgu tidak berada jalan yang sesat lah. So 1, 2, 3, 4. Yang luar ni pun kita kira rantau dia juga. So P prime ini P kita, yang bukan P 1 dan 4 lah di luar dia. Lepas tu kalau Q, dalam Q kita ada 3, 4. Kalau kamu kesatuankan 1, 3 dan 4, kamu loreklah 1, 3, 4 semua sini. Okay? Okay, next untuk yang ke B ni, kita nak nyatakan set yang diwakili oleh rantau berlorek yang X ini. Kamu boleh lihat X ini, kalau kita consider X ni sahaja, dia tidak termasuk B kesatuan C. Dia tak mau B kesatuan C. So jawapan dia B kesatuan C semuanya prime. Kalau kita cuma consider Y, kita lorek Y sahaja, Y ni langsung tak ada sentuh A. Maksudnya dia adalah A prime. Okay, dia melibatkan A prime bersilangan dengan B bersilangan dengan C. Kalau kamu letak kurungan pun dekat B bersilangan C ni cikgu terima. So markah dia 1, 1, 1. Okay.
Soalan 2. Yang ni dah pernah jawab ke? Belum. Belum pernah kan? Set je kan? Belum. Set. Kita buat soalan ni set dengan penakulan. Penakulan ada ke? Tak ada sebenarnya. Tak ada kan? Cikgu dah confuse dengan form 4. Okay, so soalan yang ini dia bagi kamu garis lurus AB. Okay, ada garis lurus AB yang selari dengan garis lurus PQ. Okay, ni selari ya. So kalau selari apa yang sama? Kecerunan. Kecerunan dia sama. Okay, untuk kamu cari kecerunan, kamu mesti ada berapa koordinat? 2. Mesti ada 2 pasang koordinat. Okey, soalan minta cari persamaan garis lurus AB. Garis lurus AB, koordinat yang kamu tahu satu je dekat sini. Negatif 6, 0 dekat pintasan X. So nak mencari kecerunan AB, kamu tak boleh cari guna AB. Kamu kena guna partner yang selari ni. PQ, kita ada 2 pasang koordinat. 92 dan dekat sini 0, negatif 4. So first, bila mencari persamaan, kita nak cari kecerunan kan. So kita tentukanlah, kita rumus kecerunan kita Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kita tentukanlah yang mana kita nak jadikan X1 Y1. Ni cikgu jadikan dia X1 Y1, yang atas ni X2 Y2. So kecerunan kita dah ada rumus, kita pun gantikan je nilai, dapat kecerunan 2/3. Kamu dapat tak kecerunan 2/3? Dapat. Dapat kalau dapat terbalik, dapat negatif, maksudnya kamu terbalik lah tu. Okay? Kamu kena make sure. Contohlah, cikgu saya tak buat X1 Y1 0 negatif 4. Saya buat yang 92 ni X1 Y1. Yang ini X2 Y2. Tak ada masalah. Jawapan kamu akan tetap sama asalkan kamu ganti dalam rumus dengan betul. Okay. Next kita gantikanlah 2/3 ni. Sebab kita nak persamaan garis lurus AB. So PQ ni kita dah habis guna dah. Tak payah pakai dah. Tak payah kacau dah PQ ni. Koordinat ni. Kita tengok AB. Soalan minta kita cari persamaan garis lurus AB. So kita tahu Y sama dengan MX tambah C. Kita dah tahu M. Kita nak cari C. So kita kena ada Y dengan X. Iaitu sepasang koordinat pada garisan AB. Inilah negatif 6, 0. So gantikan je. Y 0, M 2/3. X negatif 6 tambah C. Kamu akan dapat C kita 4. So, kita dah tahu C, dah tahu M. Jawapan kita Y sama dengan 2/3 X tambah 4. Okey, 3 markah. 1 markah cari kecerunan, 1 markah cari nilai C, 1 markah pada jawapan akhir. Nasib baik 3 markah satu-satu je. Sebab soalan ni cikgu rasa kalau tak buat ulang kaji memang lupalah. Okay, next ini adalah trigonometri. Siapa tanya kat cikgu di PM cikgu? Afif kot. Okay, Afif tanya cikgu soalan ni. So dia tanya soalan ni menunjukkan graf bagi Y sama dengan 5 cos NX tambah C dengan C dan N ialah pemalar. Okay, dalam buku teks kamu dia ada bagi tahu macam ni. Ada benda ni. Ada dual ni. Cikgu tengok dalam muka surat berapa. Tapi memang ada muka surat ni. Page ni. Soalan ni minta kamu tentukan nilai C, N dan P. Okey, P yang ni atas ni. Lepas tu lupa nak bagi tahu. Sebenarnya ada pembetulan tu soalan kamu tu. Yang bawah tu dia bagi apa? P Negatif P kan? Betul kan? Bukan negatif P tu negatif 3 tu. Betul kan? Mabuk soalan ni. Sepatutnya kalau dia nak letak pun dia kena letak P negatif P tambah 2 sepatutnya. Tapi kita bagilah negatif 3, betul kan ya? Typo tu. So bila ni graf kita cos, so kita akan tengok yang ini. Ya, di mana A mesti besar daripada 0, B mesti besar daripada 0 lah. Okay, A itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. So sini A kita 5 kan? A kita 5. Maksudnya nilai maksimum minimum dia adalah 5. Tapi 5 itu kita kira daripada paksi simetri. Paksi simetri graf ini bukan pada paksi X. Tengok betul-betul. Dia teranjak di atas sedikit. Paksi simetri dia bukan pada paksi X ya. So kalau sini 2, kita tahu nilai maksimum dia 5, berapa P? 3. Kenapa 3?
Kalau P3 tak jadi 5. Tengok ya. Kita tengok betul. Okey, 2 pergi ke negatif 3 ada 5 unit, betul tak? Dia punya ni, amplitude kan kalau belajar fizik, kalau kamu belajar fizik amplitude lah. Amplitude lah. 5, kita nak 5 juga ni. So berapa nilai P? 7. 7. Okey. Itu untuk A. Lepas tu kalau B, B di sini ini adalah nilai N lah kan? Nilai N So kita dapat P7. Okey. So N di sini melibatkan tempoh. Tempoh dia berubah. Okey. Kalau fungsi sin dan cosine 360 darjah bahagi B. Kamu tengoklah tempoh dia ni. Tempoh satu kali kitaran penuh. Satu kali kitaran penuh berapa darjah? Kamu tengok. Ini bentuk satu kitaran penuh untuk cosine. Berapa darjah ni? 240 darjah. Okay. So 240 darjah adalah tempoh bagi satu kitaran lengkap dia. So nanti kamu boleh buat 360 bahagi N sama dengan 240. So kamu akan dapatlah N tu nanti. Lepas tu C pula. C yang ujung ni. Okay. Kedudukan graf. Kita lihat dia teranjak berapa unit menegak. Kalau C dia tu lebih besar daripada kosong. Kalau C dia positif, dia teranjak naik ke atas. Menegak ke atas paksi X. Ni teranjak naik ni kan. Dia teranjak, tengok paksi simetri kita ni. Teranjak berapa ni? 2. Okay. So jawapan. Okay, cikgu dah bagi tahu tadi. Kita punya amplitude 5. So kita dapat, kita dapati graf beranjak 2 unit secara menegak ke atas paksi X. Oh, skema jawapan ni dia cikgu start dengan C. Maka C adalah 2. Teranjak kan? 2 unit teranjak. 2 unit. C adalah 2. Tempoh N. Okay, satu kitaran 240 darjah. So 360 bahagi N sama dengan 240. Maka N adalah 3/2. Lepas tu P adalah 7. Markah kita, okay, kita kena tulislah macam ni. Markah kita sini C1, N1, P1 markah. Dia nyatakan je. Tentukan ni tulis je. Okay. Jelas ke yang ini? Jelas. Faham ya? So ni cikgu tak pasti muka surat berapa dalam buku teks tu. Tapi kamu boleh cari nanti kalau kamu macam sama-sama lagi nak try soalan lain yang serupa, sin ke tangent ke, tengok kat dalam buku teks tu ya. Buat nota sikit. Okey, nombor 4. Bahagian A ni cikgu bagi semua soalan ke? 10. Okey. 10. Cikgu try bincang beberapa soalan lagi lah sebab mungkin tak sempat nak habiskan lah. Okey, sebuah syarikat membeli 3X tolak 10 buah kerusi pejabat dengan harga 7X setiap satu. Syarikat itu membayar RM2,184 untuk kesemua kerusi itu. Berapakah bilangan kerusi pejabat dibeli oleh syarikat itu? 4 markah. Okey, ini bukan matriks ke apa ya. Ini adalah kuadratik. Okey. So kamu kena darab sebab nak dapatkan jumlah yang dia bayar mestilah bilangan yang dia beli darab harga lah. So kamu akan dapat macam ni. 21X kuasa 2 tolak 70X tolak 2184 sama dengan kosong. Kita mesti jadikan sama dengan kosong. Sebelum pindah 2184 kamu kena kembangkan dulu yang dalam kurungan ni. Next kamu lihat ada tak faktor sepunya terbesar antara 21, 70 dengan 2184. Kamu kena permudahkan selagi boleh. So yang ini kita bahagi 7. Kamu boleh tahu, kamu akan tahu dia ada faktor sepunya terbesar. Kalau kamu tekan kalkulator EQN, kamu tak akan dapat ada per 21. Kamu tak akan dapat. Dia akan dapat lain. Okay? Kamu akan dapat mungkin per 3 ke macam ni kan. So itu maksudnya kena kecilkan lagi. So kamu akan dapat, bila kamu bahagi 7, dapatlah 3X kuasa 2 tolak 10X tolak 312 sama dengan kosong. So kamu nampak tak ni? Kamu akan dapat sesuatu yang per 3. Tak ada pun yang per 21. So bukan 21, ada kerja lain iaitu kamu kena permudahkan. Kamu akan dapat, bila tekan EQN, dia akan keluar ni. Negatif 26/3. Tukar dapat perpuluhan, tukar pergi pecahan. Sebaiknya pecahan tak wajar. Okay? Atau kamu akan dapat X adalah 12.
Cikgu bagi space sikit ni, nampak tak cikgu bagi space? Okay, cikgu tulis dulu apa yang cikgu dapat daripada kalkulator. And then cikgu masukkan dalam bentuk pemfaktoran nanti. First, cikgu buat apa? 3 darab dengan X jadi 3X. Negatif 26 pindah kiri jadi tambah 26. So semuanya sama dengan kosong. Yang belah sini pula 12 pindah kiri jadi negatif 12 sama dengan kosong. Baru cikgu masukkan dalam kurungan 3X tambah 26. X tolak 12 sama dengan kosong. So kita tahu nilai X mesti positif, takkanlah negatif kan. So 12 lah bilangan kerusi yang dibeli. 3 darab, ni bilangan kerusi yang dibeli ni kan 3X tolak 10. So, kamu kena gantikanlah 3 darab 12 tolak 10, 26 buah kerusi. Jangan tertinggal yang ini. Soalan minta berapa bilangan kerusi. So markah, 1 markah pada bentuk kuadratik yang termudah ini, kamu kena pastikan nilai X kuasa 2 kamu ni dah positif dan tidak ada faktor sepunya terbesar lagi. Okay, 1 markah. 1 markah pada pemfaktoran yang betul, 2 kurungan ada sama dengan kosong. 1 markah pada nilai dua-dua yang ditunjukkan. 1 markah pada jawapan akhir 26 kerusi. Okey, soalan nombor 5. Rajah menunjuk, sekejap. Sebelum tu, ada soalan ke tentang ni? Jalan kerja kamu ke, markah ke? Ada soalan? Tak ada? Cikgu, Tak ada. tak kecilkan macam mana? Apa dia? Kalau tak kecilkan. Kalau kamu tak kecilkan, okey, kamu biarkan 21 kan, betul tak? Okey, bila kamu buat macam tu, cikgu tunjuk markah yang kamu boleh dapat. Bila kamu tak kecilkan, tak pemudahkan, so yang ini kamu tak tunjuk lah contohnya. Okay, terus dia dapat kat sini. Betul? Betul tak? So yang ini, markah yang ini kamu takkan dapat. Okay, markah yang ini kamu takkan dapat. Markah yang ini pun kamu tidak layak dapat. Dia macam tu. Sebab yang ini, macam mana? Bila kamu kembangkan dia, kamu mesti akan dapat yang garisan sebelum ni. Kalau kamu kembangkan 3X darab X, kamu dapat ke 21X kuasa 2? Tak dapat kan? So kamu tak layak dapat 2 markah ni. Kamu hanya boleh dapat 2 markah sahajalah total. Dia tak hilang semua. Dia tak hilang semua. Okay? Dia tak hilang semua tapi tak dapat markah penuh. So hati-hati Jelas ke? Jelas cikgu. So kalau ada yang jawab sampai takat sini je lupa kira bilangan kerusi, yang 1 markah je lah kamu dapat. Okay cikgu, next Okay, yang ini pula isi padu. Rajah menunjukkan suatu gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah hemisfera, sfera separuh lah, dan sebuah silinder tegak. Diberi bahawa luas permukaan hemisfera itu ialah 693. Luas permukaan dia hemisfera ni yang melengkung sahaja menggunakan pi 22/7. So dia dah beri pi kamu 22/7. Kamu kena gantikan nilai pi dalam pengiraan 22/7. Jangan tinggalkan sebagai simbol pi. Okay? Ni kesilapan dia budak suka buat. Dia malas nak tulis 22/7, dia biarkan pi je. No. Jangan Masukkan 22/7. Dan jangan tekan kalkulator punya pi. Salah. Kamu kena tekan 22/7. Hitung isi padu dalam sentimeter padu gabungan pepejal ini. So kamu kena tahu rumus isi padu hemisfera dan juga silinder. So luas permukaan dia dah bagi tahu 693. Okay. Apa yang dia tak bagi tahu di sini? Untuk mencari isi padu hemisfera dan silinder. Jejari. Jejari tak diberi. So kamu kena cari dulu jejari. So kamu kena guna rumus luas hemisfera yang melengkung ni. Patutnya kan rumus dia pi 4 pi, okey cikgu guna J lah. Betul lah J okey. 4 pi J kuasa 2 ni untuk seluruh sfera. Kamu kena bahagi 2. Ini adalah sama dengan 693. Okey. So kamu patut akan dapat jejari kamu 10.5 cm. Ini cikgu lajukan je lah sebab kamu boleh pengiraan kamu sendiri, sebab ada antara kamu suka 2 darab bagi 693 lah apa kan. Okay, sama. Yang penting dapat 10.5 cm. Okay, lepas dah dapat jejari hemisfera dengan silinder sama je. 10.5. So untuk hemisfera, isi padu untuk hemisfera, kalau sfera 4/3 pi J kuasa 3. So awak bahagi 2, awak akan dapat 2/3. 1/2
separuh daripada luas sfera. Tengok ni rumus ni. Kalau kamu terus tulis 2/3 pun boleh. Okay. Sebab kalau kita potong, ya, cikgu tunjuk ya. Kalau kita potong 2 kali 1 ni dengan 4, kamu akan dapat 2/3. So sama sahaja. Kalau kamu directly terus tulis 2/3 pun boleh. Darab pi, darab jari kuasa 3 untuk hemisfera. Tambah silinder luas tapak, darab tinggi. Luas tapak dia bulat lah. Pi j kuasa 2, darab tinggi dia 5. Kamu akan dapat jawapan 4158. 5 markah. Di mana kamu dapat markah? 1 markah dalam kamu penggantian nilai pi. Okay? Yang betul lah jalan kerja dengan rumus yang betul. Jawapan J kamu 1 markah. Lepas tu kamu tunjukkan salah satu pengiraan isi padu. Kalau kamu kira asing-asing, salah satu hemisfera dengan silinder tu salah satunya ada 1 markah. Okay, memang kena tunjuk dua-dua. Tapi markah tu dia macam salah satu ada 1 markah. Lepas tu kamu menambahkan dengan betul nilainya dua-dua, 1 markah. Next jawapan terakhir 1 markah. So 5 markah keseluruhannya. Okay, jelas? Jelas. Okay, untuk yang ni cikgu sampai nombor 6 je lah kot. Okay, yang untuk 6 ni, ini adalah bab kaitan 4 lah kan. Tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Dia kata 6Pi kuasa 2 tambah 8Pi ialah satu pernyataan. Betul ke? Palsu. Ini palsu. Kenapa palsu? Sebab ini bukan pernyataan. Kalau ada P, X, Y itu bukan pernyataan. Kita tak boleh tentukan kebenarannya. Pernyataan adalah sesuatu yang kita boleh tentukan kebenarannya. Yang ini tak tahu. P apa tak tahu. Okay, so ini palsu. Bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi urutan nombor. Untuk urutan nombor ni kita kena buat dia punya rumus lah. So senang aja yang ini. Cikgu pernah ajar kamu dulu. Kalau cikgu punya cara, cikgu tak nak tengok punya belah sini. Tak nak tengok. Okay, tak mau tengok. Tengok yang belah kanan ni je. 7 ini berulang. Yang kurungan ni berubah. Sediakan kurungan. Tolak. And then ada nombor juga berubah. Kita kena kaitkan nombor ni. 1 dengan 1. 4 dengan 8. 9, 27. 16, 64. So kalau kita perhatikan ini adalah 1 kuasa 2. 2 kuasa 2. 3 kuasa 2. 4 kuasa 2. Dalam ni pula 1 kuasa 3. 2 kuasa 3. 3 kuasa 3. 4 kuasa 3 dan seterusnya. So ini adalah N kuasa 3 tolak N kuasa 2. Macam ni. So kita punya N adalah 1, 2, 3 sampai 4. Koma, dot. So markah dia 1 markah untuk A. 1 markah untuk 7N kuasa 3 tolak N kuasa 2. Kalau kamu letak kurungan pun tak ada masalah. Jawapan still betul. N kamu 1, 2, 3, 4 ni betul. So 3 markah. Kalau N kamu betul, yang depan ni salah. 7N ni salah. Tak ada markah, kosong. Okay? Faham? Faham. Okay, so cikgu sempat sampai nombor 6 ni je lah. 7, 8, 9 ni tak sempat lah. Tapi tak apa, jangan risau. 7, 8, 9 tu nanti cikgu nak buat video. InsyaAllah kalau sempat hari ni siap lah. Sempat insyaAllah. Video form 4 pun nak buat juga ni. Dan nanti cikgu akan sharekan kepada kamu link kepada video untuk semua bahagian lah. Jadi bila-bila weekend ni nak tengok balik rasa tak faham mana-mana bahagian, kamu ulang balik. Ulanglah sampai lebam. Alright. So next, apa yang cikgu nak kamu buat? Weekend ni boleh tak cikgu nak kamu siapkan bahagian B yang lagi soalan 14, 15 dan bahagian C cikgu dah bagi ke? Belum. Kan? Dan bahagian C. So 14, 15, 16, 17. Boleh? Kita jadikan itu homework. Okay, buat 4 ni. Nanti hari Ahad kamu boleh semak. Okay, lepas tu nanti bagi markah kat cikgu. Cikgu nak markah semualah. Maksudnya satu set paper 2 ni dah ada markah. Hari Ahad nanti. Boleh? Ke cikgu bagi deadline malam ke? Malam tak apa hari Ahad tu. Boleh Boleh cikgu. Boleh kita mesti bagi dapat banyak A ni. Tahun ni kita nak bagi banyak A ni. Okay. So itu je, cikgu tamatkan dulu recording kita. Mana nak tamat recording ni. So yes, tu dia. Stop recording.